Okey, kita start eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li, Rabbi shrah lana, Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma yassir wa la tu'assir. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, kita tengok balik minggu lepas kita tinggal dekat adab tasya' pelajaran ke-9. Okay, kita belajar last time pasal badal. Dapat badal ini badal dia ada a few kategori. So yang kita belajar ni one of the first category lah. So kategori dia bila selepas haza yang ma'rifah. Haza ni dia memang ma'rifah, dia ismu isyarah. Dia dalam bentuk apa, dalam sifat dia marfu', marfu', ma'rifah, dua benda ni. Lepas tu datang isim yang ma'rifah dengan alif lam ataupun dengan nama khas, dia ma'rifah dan dia juga marfu', so dia jadi badal kepada haza. Okay, ini badal kepada haza. So the subject of the sentence is haza, lepas tu datang lagi that can be another subject. Kalau haza ni tak ada, dia boleh jadi subject. Itu dia bukan badal. So English translate dia sebagai substitute. Dalam note kita. Ini semua kena buat macam ni. So kita dapat ulang balik. Okay, so badal. English translate dia sebagai substitute. Okay, dalam ni keterangan dia jelas. Bila kita faham lah. Okay, bila ada dapat penerangan, keterangan dia jelas. Okay, kalau this is hadza jadidun, this is new. Okay, new ni, this is new whatever. Tapi boleh jadi ayat lengkap lah. Sebab dia ada mubtada khabar. Sifat untuk khabar dia jelas. Dia jadidun, dia nakirah. Dia nakirah. Lepas tu mubtada dia ma'rifah. Jadi hadza jadidun. Maknanya this is new. Okay, kalau ambil benda macam al-baitu. Ni subjek dia. Subjek dia al-bait, rumah, the house. Dia mubtada, dia ma'rifah, dia marfu'. Lepas tu kita letak satu perkataan yang nakirah jadi dun, dia jadi khabar. So the house is new. The house al-baitu dengan ada alif lam, translate jadi the house. And then kita ada sifat tapi dia dalam bentuk khabar, jadi the house is new. Kita tak boleh translate sebagai the house is a new sebab dia adjektif. So the house is new, adjektif, kita tak payah taruh a bila kita jumpa tanwin. Kalau baitun, kita letak a house. Baitun, a house, itu full translation dia. Okay, bila datang isim yang ma'rifah dengan alif lam, ini salah satu daripada kategori badal. Dia datang selepas haza. Haza ni ma'rifah, dia by default dia ma'rifah, dia marfu'. Datang lagi satu isim yang ma'rifah dan marfu' dan dia jadi badal. Okay, so dia belum masuk, dia tak boleh jadi khabar. Kalau kita putuskan dekat sini, hazal baitu, kan, ayat dia belum lengkap. Sebab translation dia
This house. Translation dia ni this house. Not this the house, but this house. Jadi this house dia tergantung. Okay, jadi kena bawa khabar dia. What about this house? This house is new. And then jadilah satu ayat yang complete. Satu ayat yang lengkap. Ya, mubtada. Lepas dia ada badal. Lepas tu ada yang isim yang nakirah, dia khabar. Dapat tu dapat faham ni. Okey, jadi kita boleh tengok apa nama kita boleh tengok apa nama benda-benda lain lah yang represent, yang sebagai contoh badal okay, dalam keterangan dalam key ni, okay, dia bagi badal ni adjektif siang. Ini adjektif dia. Badal, okey, badal dengan adjektif ni, adjektif ni dia dalam nak dengan man'ut. Okey, lagi satu nak tunjuk sekarang ni, kalau kita tengok dalam perkataan yang kita biasa sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, kita boleh explain dia Ar-Rahman Ar-Rahim tu juga sebagai badal ataupun sebagai adjektif. So sebab dia satu, dia kena complete empat sifat ni, empat apa nama attributes yang ada pada isim ni. Isim, every isim, semua isim dia akan fulfill empat attribute ni. Okay, empat attribute ni. Okay, kalau kita ambil mana-mana perkataan isim okay. Kalau haza hari ini dia isim isyarah, dia isim isyarah. Dia pun ada empat atribut ni. Dia gender dia ini muzakkar, hazihi muannas. So gender dia sama ada muzakkar muannas. Lepas tu dia punya indefinite ataupun definite ni. Yang ni makrifah nakirah dalam bahasa Arab, makrifah nakirah. Kalau untuk jadi subject of the sentence, dia mesti makrifah. Macam Bilalun ni, dia makrifah dalam sebab dia nama khas, proper nouns. Kalau isim yang biasa, okay, mudarrisun, dia tak boleh jadi subject of the sentence sebab dia nakirah. Jadi untuk jadikan dia subject of the sentence, jadi mubtada, dalam bahasa Arab, subject of the sentence dia letak pada awal perkataan, pemula perkataan. Biasanya, okay, jadi kita letak makrifahkan dia dengan alif lam, jadi dia al-mudarrisu, baru dia boleh jadi mubtada. Okey, saya al-mudarrisu fi fasli. Tak ada adjektif. Bila tambah adjektif dia, adjektif ni sifat. Ini dalam note ni dia pakai istilah nak dengan man'ut. Man'ut benda yang disifatkan. Isim yang adjektif tu dalam istilah bahasa Arab sini dia pakai nak. Lagi satu, kalau refer buku lain-lain ataupun skema manhaj, apa lagi silibus lain-lain, mungkin dia pakai sifah dengan mausuf. Sifah dengan mausuf. Ini boleh faham sifah dengan mausuf. Kita pakai sifah lagi senang lah sebab dia dekat dengan bahasa kita. Sifat tu translate sebagai adjektif. So bila datang adjektif ni
kena match dengan dia punya uh, dia punya isim dia. Dia punya benda yang adjective to attach to. Macam ni al-mudarrisu is a isim. Lepas tu bagi dia adjective al-jadid, new, the new. Jadi dia kena match daripada segi gender dia muzakkar. Daripada segi definite, so definite indefinite dia kena match. Case ni sini dia bagi tahu kita case saja. Case ni ada 3 lah. Untuk isim dia ada 3 je. Fathah, dhammah dengan kasrah. Ini yang dimaksudkan dengan case dalam nota ni. Okey? Okay, so fathah, dhammah, kasrah saja yang isim boleh pakai. Sukun ni ada, tapi kita sukun dalam lisan. Macam kita kata ana fi baitin jadid. Maknanya dalam lisan kita sukunkan. Biasanya dalam lisan kita sukunkanlah apa nama tu. Kita sukunkan apa ni supaya senang bercakap. Senang bercakap, kita sukunkan. Kebiasaan bahasa Arab ni, even dalam Al-Quran pun bila kita nak wakaf, nak berhenti, okay, perkataan yang last sekali itu kita wakafkan. Jadi ana fi baitin jadid. Okay. Untuk dalam pelajaran supaya kita aware dia punya case ending, dia panggil English dia translate sebagai case ending ni, kita sebut juga dia ana fi baitin jadidin. So bila dah mahir dah, kita just wakaf je lah jadid. So walaupun kita mention ana fi baitin jadidin, tapi kita tahu yang kita sebut ana fi baitin jadid tu kita wakaf, tapi kita tahu baris dia baris tanwin bawah, sebab dia attached to baitin. Dia adjektif sebagai baitin, kepada baitin, dia nak kepada baitin. Dia baitin tu dia punya man'ut. Ataupun jadi ni sifat tu bahasa Melayu lah. Sifah kepada mausuf dia baitin. Jadi baitin jadid, kita tahu yang dal tu baris bawah tanwin. Okay, macam yang sini hadza baitun jadidun. Hadza baitun jadidun, baris dhammah. Okay, kita tahu dia baris dhammah sebab dia nakirah, dia khabar nakirah. Hadza baitun. Ayat dia dah lengkap dah. Hadza baitun. Okay, kita nak tambah information untuk baitun tu macam mana. Jadi kita tambah dia punya adjektif. Jadi hadza baitun jadidun. Nampak ni? So translation dia, this is a new house. A datang daripada nakirah, tanwin yang kita nampak. Jadi nak letak kat mana a house ke a new. Jadi letak dekat a new house. Kalau English pun translation. Kalau bahasa Malaysia dia kata ini rumah yang baru. Biasanya translation dia baitun jadidun, sama ada dia translate terus rumah baru atau rumah yang baru. Depend pada konteks lah. Ataupun nak melengkapkan ayat tu dengan grammar Melayu, ada yang letak yang ataupun boleh drop yang, ikut mana yang sesuai. Jadi ini rumah baru. Orang pun boleh faham juga. Kalau kita nak kata, lepas tu nak sambung mungkin rumah yang baru. Ataupun ini rumah yang baru. Dia ada konteks dia. Nak fit in dalam grammar Melayu, sama ada nak tahu yang ke tak tahu yang. Jadi hadza baitun jadidun, this is a new house. Sebab dia nakirah. Okey, ataupun ini rumah baru, boleh faham, atau ini rumah yang baru. Kat mana kita nak stress? Biasanya kalau tahu yang baru maknanya kita stressing pada baru lah. Ini rumah baru, stress pada rumah. Jadi hadza baitun jadidun.
Okay, yang ni anytime kita tengok isim, kita kena tahu yang dia ada 4 sifat ni, 4 atribut. Gender, sama ada definite atau indefinite. Case ending. Case ending Case ending ni kalau dalam tulisan yang tak ada baris, memang betul-betul kena faham grammatical rule dia. Dengan baru kita boleh baca dan kita boleh faham dia punya konteks semua dengan betul. Okay, kalau tidak sesat juga lah. Nak baca pun tak boleh, nak sebut pun tak boleh. Okay. So, yang last kali ni number. Number ni, kalau English dia ada singular, plural. Okay, Arab ada mufrad, singular, ataupun dia panggil wahid. Wahid maknanya satu. Mufrad maknanya singular. Lepas tu lagi dia ada jamak. Lepas tu dia ada in between. Jamak dia lebih pada 2. 2 dia bagi special treatment. Special treatment. Dia panggil jamak, mufrad, jamak, musanna. Musanna asal dari perkataan isnain. Isnain 2, jadi musanna. Yang berdua musanna. Jadi yang berdua dia bagi special treatment. Benda musanna ni senang je. Jadi kita belajar last lepas kita dapatkan singular. Singular kita dah mantap dah. Kemudian kita pergi jamak. Lepas tu kita tengok balik apa nama musanna yang dual ni. Yang musanna ni jadi senang lah. Sebab dia ada perubahan tapi pattern dia tu tak lari banyak. Pattern dia tu macam fix pattern lah. Stabil. Boleh faham bila kita jumpa yang musanna. Okay, yang musanna, yang dual. So, number, bilangan. Bilangan subjek. Kita nak cakap, okay. Sekarang ni subjek dekat sini, zalika. Zalika subjek dia. Subjek dia singular. Okay. Subjek dia singular. Dia point to a singular. Dia point to a singular. Dia punya subjek ni singular. Apa nama, dia point to a singular. Yang ni singular khabar dia. Khabar dia pun singular. Jadi dia guna singular mubtada. Zalika ni mubtada. Qalibun. Sebab dia nakirah, dia nak masuk khabar. Qalibun jadidun. Zalika qalibun. Ayat dah lengkap dah sebab dia ada mubtada khabar. Kita bagi more information, taruh adjektif dekat dia punya khabar dia. Okay, dia punya predikat dia. Jadi taruh jadidun, jadi talibun jadidun, a new student. Lengkapkan ayat zalika talibun jadidun. Zalika talibun jadid. Talibun jadid. Maksudnya a new student. Okay. Di sini di description dia nak on. Okay, bila subjek dia plural, subjek dia dalam bentuk plural. Subjek dia ulaika, mereka ni. Ulaika translate sebagai mereka. Ulaika tullabun. Ulaika tullabun. Dah jadi ayat lengkap. Mereka adalah pelajar. Kita doublekan tu jadi jamak. Okay. Adapun those are students. Kalau kita berhenti setakat ulaika tullabun. Jamak dia dia lari sikit lah. Ni jamak yang dalam bentuk ni. Okay. Ada jamak yang dalam bentuk mudarris. Mudarris. Jadi mudarrisun. Yang tu nanti kita akan jumpa. Okay. So yang ni kita akan jumpa pattern yang macam ni nanti. Bila kita discuss jamak, dia panggil jamak taksir. Jamak taksir. So, tullabun jududun. Ini kena faham. Bila kita jumpa, especially dalam Al-Quran apa semua, macam lain dia kan. Tapi pattern dia
macam sama je tapi pattern dia lain. Itu dalam bentuk jamak, kita kena check balik. Kalau kita jumpa jududun, yang ni je kita faham. Adapun kita tak faham yang ni kenapa, kita check balik sekarang. Pullabun pun kita tak faham juga. Kan daripada mana datang ni? Lepas tu kita tengok ulaika. Ulaika ni memang senang lah sebab dia banyak. Dan dia berulang-ulang sampai kita faham yang ulaika ni maksudnya mereka. Yang ni ramai, ni jamak. So yang ini pun jamak, khabar dia jamak. Lepas tu pattern dia sama. Dua-dua nakirah. Dua-dua dia punya case ending dia. Dua-dua dhammah. Dua-dua kita suspek lah. Sebab tak ada ta marbutah. Dua-dua ni muzakkar. Okey, jadi dia ini adalah adjektif. Dia adalah adjektif kepada tulabun ni. So ulaika ini maksudnya ini dalam bentuk jamak lah. Kalau kita rajin scan Al-Quran, kita akan jumpa macam sini Sami'un alimun, kan? Sami'un alimun. Dalam masa ni kita mungkin tak dapat clue lagi, tapi kita tahu dia dua-dua nakirah. Bariskan sikit. Dua-dua nakirah. Kita tahu dua-dua ni nakirah. Kita tahu dua-dua ni case ending dia panggil case ending marfu' dengan baris dhammah, ada tanwin, okey kan. Jadi kita boleh picture yang ni bukan subjek lah. Lagipun dia dekat ujung-ujung bukan subjek lah. Dia mungkin adjektif, boleh jadi adjektif. Okey. Mana lagi pattern yang kita boleh kenal? Okey. Ini lagi satu. Zalika ni. Zalika yang kita dah belajar. Ka ni, penambahan ka ni yang dia harf. Dia zalika, kazalika, ka ni dia huruf jar, harful jar. Okey, ya harful jar ka dia attach dengan zalika jadi kazalika. Kita dah belajar. Maksudnya kita point kepada benda yang jauh, lil ba'id. Jadi dia singular. Jadi lepas tu dia ada yubayyinullahu. Okey, ini yubayyinu. Yubayyinu macam kita punya mufti wilayah yang buka website dia tu, bayan linnas. Bayan tu maknanya jelas, penjelasan, bayan. Yubayyinu datang daripada perkataan sama, maknanya keterangan yang jelas. Keterangan yang jelas. Bayan tu maknanya keterangan linnas, kepada manusia. Bayan linnas, penerangan yang jelas kepada manusia. Itu maksud bayan linnas. Yubayyinu jelas, yubayyinullahu. Okey, yang ni ini bukan, ini fi'il. Fi'il maknanya fi'il siapa pelaku dia? Pelaku dia yang marfu' datang lepas tu. Lafazul jalalah ni marfu' maknanya Allah pelaku kepada yubayyinu, yang memberi keterangan yang jelas kepada kamu. Okey. Lepas tu ayatihi, ayatihi hi. Okey, ayat. Okey, kataan ayatihi ni banyak. Ikut konteks, sama ada dia bermaksud ayat atau bermaksud keterangan atau bermaksud sign. Biasanya ini dia masuk petunjuk ataupun sign lah, dalil
Kalau kita tengok dalam translation English dia kata sign. He ni nanti kita akan jumpa, sebab tu kena hafal huwa huma hum tu, sebab dia attach dengan he, huma, hum yang dia punya attach pronoun tu. Huma hum. Ini dia jadi he, nanti kita akan sampai tadi part ni kenapa jadi he, asal dia who, jadi he ayatihi, maknanya his sign. His sign maknanya keterangan sama keterangannya. La'allakum pun nanti kita akan jumpa. Kum kita biasa bagi salam. Alaikum, assalamualaikum. Ni pun sama ni. Ganti nama. Ganti nama untuk antum. Antum dalam bentuk marfu', yang ini dalam bentuk majrur sebab ada la'alla dalam bentuk majrur. Nanti pun kita sampai. Okey. Taqilun, ada una sini, maknanya jamak. Okey. So kazalika ni refer kepada yubayyinullah. Jadi yubayyinullah ni sebab lafazul jalalah ni dalam bentuk ma'rifah. Jadi yubayyinullah ni mudhaf ilaih yang jadi badal kepada zalika. Zalika. Okey, ini nak bagi meletup sikit otak. Okey, Bu. Okey. Okey. Boleh. Tak, ini kita terjun masuk macam orang baru belajar berenang kan, campak tu dalam kolam tengok boleh berenang ke tak. Okey, nak bagi rangsangan. Okey. Benda yang paling senang sekali nak tunjuk yang kita selalu sebutlah. Tadi kita patah balik pergi benda yang mudah kita kita boleh ingat sebab kita selalu sebut, iaitu bismillah lah. Bismillah. Kita dah belajar, kita dah boleh pecahkan apa construction bismillah tu. Bi harfu jar. Bi harfu jar. Apa tu? Ismun, isim, ismun tu dia dah jadi apa, mudhaf. Apa lagi yang boleh kita faham? Ya, buka whiteboard. Okay. Kita ambil bismillah. Ini kita selalu sebut dan kita dah belajar dah pun dia punya structure dia. Okey, datang daripada bi harfu jar, ismun asal dia. Okey, campur dengan lafazul jalalah. Okey, Allahu. So yang ini jadi baris bawah. Okey, sebab dia kita tahu sebab dia jadi mudhaf. Dia mudhaf. Okey. Ismu ini dia jadi baris bawah sebab ada ba. Ba ni harfu jar. Okey, ba ni harf jar. Ba ni jar kan? Okey. Ba ni jar. Jadi dia pull down kan dia ni jadi baris bawah. Lepas tu sebab dia mudhaf, ni mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dia mudhaf, dia tak boleh ada tanwin. So kena buang tanwin dia. Jadi bismillah. Lepas tu ada alif apa nama hamzatul wasal. Hamzatul wasal ni. Okey, dia tak tulis lah sebab
Banyak sangat nak tulis hamzatul wasal ni. Jadi hamzatul wasal ni kebiasaannya orang Arab akan tinggalkan dia. Ha? Orang Arab akan tinggal. Jadi ini yang kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita belajar na' wa man'un. Ataupun dan kita belajar badal. Okey. So yang ni baris bawah. Okey, datang atribut untuk Allah yang kita tengok Ar-Rahman. Ar-Rahman ni asal dia Ar-Rahmanu sebab dia badal kepada lafazul jalalah ni. Dia kena follow. Dia ada al dah ada al, siap. Okey, lepas tu dia kena follow. Dia kena follow. Alah. Ya. Dia kamera ni merajuk. Kacau dia. Tengok dalam mushaf. Okey, connected. Okey, bismillah. Ambil awal surah. Okey, bismillah tu. Nampak kat sini. Sekejap. Okey, tu. Boleh refer. Bismillah. Lepas tu Ar-Rahim. Ar-Rahim pun badal juga. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Mi. Okay. So, yang ni kita apply teruslah. Harful jar dah belajar daripada ba. Mudhaf ilaih dah belajar sebab okey, mudhaf ilaih, mudhaf ni mudhaf ilaih kita dah belajar. So jadi mudhaf ilaih always baris kasrah. Always baris kasrah. So mudhaf dia akan attach untuk dia jadi definite, dia akan attach kepada benda yang definite juga. So dia definite. Jadi bismillahi dah cukup. Tambah lagi. Okey, sini ada dua sama ada dua pendapat sama ada ini ada dua pendapat dua khilaf lah sama ada yang tengok ini Ar-Rahman Ar-Rahim ni sebagai sifat maknanya na'tun kepada Allah atau Ar-Rahman Ar-Rahim sifat kepada Allah. So perkataan ni dia na'tun ataupun sifat kepada lafazul jalalah. Okey. Ada yang tengok dalam konteks ni ada yang kata badal. Badal pun kita dah belajar. Badal pun kita belajar. Na'tun pun kita dah belajar. Okey, na'tun. Na'tun badal. Badalun, badal. Dua-dua ni kita dah belajar. So dua-dua ni describe kenapa dia baris bawah. Sebab Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada dua-dua ada alif lam, dia follow dia punya ini bukan subjek Kalau badal dia ada one type of badal lah ni. Tadi alif lam ataupun yang ma'rifah dia follow zalika, dia follow haza, dia follow hazi. Itu ismu isyarah. Ini dia follow dia tak boleh kata subjek sebab ini bukan subject of the sentence. Sebab yang ni bismillah ni bukan ayat yang lengkap, dia tak ada mubtada khabar. Lagi satu dia bermula dengan harful jar. Kalau harful jar tak boleh jadi mubtada sebab dia harf jar walaupun dia attach dengan isim. Jadi bismillah dengan nama Allah. Satu ayat tergantung
yang kita yang lengkapkan dengan perbuatan kita. Jadi kita macam sini nak baca surah ni, surah ni start dengan bismillah. Kecuali surah At-Taubah dalam Al-Quran 114 surah ni, kecuali surah Taubah, surah ke-9, dia tak ada bismillah. Dia tak ada bismillah. Jadi kita baca, mulakan surah ni macam sini, surah Asy-Syam, kita mulakan dengan nama Allah. Kita mulakan dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Sama ada kita boleh describe dia sebagai badal kepada lafazul jalalah ataupun sifat kepada Allah. Boleh faham ni? So bila baca bismillah, semua grammatical rule dia kita dah belajar dah actually. Apa lagi yang tak ni? Tak belajar. Alif lam untuk makrifah. Okay, lafazul jalalah Allah, nama proper noun. Proper noun. So dia always definite lah. Always definite, always makrifah. Okay. So Ar-Rahman ni refer pada Allah. Ar-Rahim refer kepada Allah. So dia boleh jadi badal. Ada konteks dia boleh jadi badal, ada konteks dia boleh jadi adjektif nak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ni Okay. Boleh slow-slow. Sebab yang ni kita laju ni. Sebab kita dah masuk part badal ni. Okay. Okay. So kita tahu ba. Okay. Yang ni dia follow sebab dia badal ataupun dia follow sebab dia sifat, dia nak tun. Sebab dia follow sama ada dia badal ataupun dia follow sebab dia adjektif. Dia nak jadi adjektif perkataan ni Ar-Rahman, dia nak adjektif kepada perkataan lafazul jalalah ni. Dia nak jadi adjektif Ar-Rahman, adjektif kepada Allah, which is true lah kan. Ar-Rahim dia nak jadi adjektif kepada Allah. Jadi dalam ayat ni sebab lafazul jalalah ni dia dalam majrur, dia majrur sebab dia mudhaf ilaih. So ini adjektif kepada Allah. Jadi dalam rangkaian perkataan ni dia kena ambil baris bawah. Dan dia pun makrifah dengan alif lam, sama juga dengan Ar-Rahim. Dia ambil baris bawah. Jadi asalnya ismullahi. Mana ni asalnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni datang ba. Bila datang ba, ini jadi baris bawah. So ini isim apa kita kata? Isim majrur. Kan? Dia ma'rifah sebab dia mudhaf kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih lafazul jalalah yang ma'rifah, yang definite. Nama khas. Nama kepada Allah. Nama kepada Tuhan kita Allah. Jadi dia mudhaf ilaih. Okey. Kita sebut ini je, Bismillah dengan nama Allah. Lepas tu bring in the more info, bring in the adjective. Okay. Sama ada dia bring adjective sebagai badal ataupun bring in the adjective ataupun badal. Sama ada badal ataupun nak. Dapat ni ni nak kisahkan pasal case ending. Mana tadi case ending? Case ending ni. Dalam
dalam 4 attribute untuk empat attribute untuk isim ni, kita dia ada kat sini. Okey. Gender, muzakkar. Kalau kita nak point pada subjek, ini susah sikit nak kata lah sebab ini subjek dia tak ada. Dia tak ada mubtada, dia tak ada subjek. Subjek ni kita yang letakkan. Faham? Bismillah ni, dia satu phrase, it's a phrase, bukan ayat yang lengkap. Untuk lengkapkan ayat, kita yang letakkan. Kita nak makan, kita kata aku makan dengan nama Allah. Kan? Subjek dia kita lah, aku lah. Subjek dia aku lah. Perbuatan dia makan. Makan dengan nama Allah ini. Okay? Is information yang kita bagi dalam ayat tu lah. Tawakal tu. Tawakal tu. Aku bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi aku, yang ni subjek dia akulah. Aku, perbuatan dia bertawakal. Tawakal dengan nama Allah. Bismillah. Nampak tu? Jadi bila sebut Bismillah tu, kita tahulah yang makna dia untuk apa. Makna dia kita tahu. Dan ayat structure dia apa semua, kita tahu. Okay? Okay. Lagi satu, sebab kita belum masuk ni, kita nak study pasal Assalamualaikum. Okay? Macam yang kita dah belajar, apa lagi yang ni? Kalau kita nak pergi advance sikit, Assalamu, kan? Assalamu. Ini ayat yang lengkap lah. Alaikum ni harfu jar kita dah belajar. Cuma kum ni je kita belum belajar. Tapi kum ni untuk antum. Antum. Nampak? Yang ni, kum ni untuk antum. Antum. Okay. Ada antum. Antum ni. Okay, so alaikum. Ini harfu jar. Kita tahu dia ni harf jar. Kita tahu ni harfu jar. Harfu jar. Okay, yang ni ganti nama. Ganti nama. Ganti nama. Dia ada makna dia, nanti kita sampai. Dia ada istilah dia, ganti nama yang untuk ini. Okey, antum ni dia definite, mesti definite lah sebab dia ganti nama. Dia marfu', dia dalam bentuk marfu'. Dia dalam bentuk marfu'. Lepas tu walaupun dia ada ni, sukun ni. Yang ni isim yang ada sukun. Isim biasa-biasa tak boleh pakai sukun. Isim yang ganti nama dia pakai sukun. Ini pun sukun. Assalamualaikum. Pakai sukun. Itu. Assalamu. Ni assalamu. Ini alif lam. Ini alif lam. Salamun. Kalau kita pecah lah. Salamun. Kalau bentuk default dia salamun. Kita datangkan alif lam jadi alif lam syamsiah. Ada dua harakat kat sini. Assalamu. Ni mubtada. Yang ni mubtada. Dah belajar dah. Mubtada. Mubtada. Dia besar. Okey, mubtada. Okey. Apa what about salam? What about the salam? The salam is for you all. You all. Antum ni maksudnya you all. Kalau assalamualaikum, what about the salam? Khabar dia.
untuk engkau lah, untuk engkau. Ka, alaika. Asal ni kita guna, biasa guna phrase ni, assalamualaikum ni kita guna dalam tahiyat lah. Sebab tu Allah beri Rasul masa jumpa dia, dia kata assalamualaikum. Ka ni spesifik lah. Spesifik kepada seorang. Ka ni untuk singular. So ni assalamualaikum. Yang dah tahu ni kena sebut betul-betul lah. Assa sebab dia ada syaddah. Kena ada lah. Assa. Assala dua harakat. Mu. Assalamu. Lepas tu alaikum. Ala ke atas kamu harfu jar. Alaikum. Jadi kum ni dalam bentuk majrur. Walaupun dia ada tanda apa ni sukun tu, dia dalam bentuk majrur. Alaikum. Dia jar wa majrur. Alaikum. Jadi assalamu alaikum. Kena latih ni sebab kita dapat habit buruk bagi salam, assalamualaikum je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adalah kadang-kadang nampak jelas dia sebut main-main dia. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Okey, jadi ini assalamu mubtada. Alaikum ni khabar dia. Kan? Assalamu the peace. Tapi kita translate sebagai peace lah. Sebab ni bukan the peace. Tak boleh tahu the ni sebab peace ni, sejahtera yang datang daripada Allah. Itu sebab ada orang bagi apa kata juga yang assalamu ni is the greeting, tapi greeting dalam juga adalah doa. Dia adalah doa sebab salam hanya Allah yang boleh bagi. Jadi assalamu maknanya kesejahteraan. Kesejahteraan ni hanya Allah yang boleh bagi ke atas engkau. Jadi assalamualaikum itu greeting kita sesama Islam ni. Assalamualaikum. Jadi kita minta kesejahteraan daripada yang boleh bagi assalam. Sebab tu dia assalam. Bukan kita greeting dengan salamun. Kalau salamun dia tak spesifik lah. Dia bukan definite. So definite kan dia untuk jadi mubtada. Assalamu. Dia definite kan ni dalam konteks dia sama dengan alhamdu. Kan? Alhamdu. Ada al tu. Ini all the praise. Bukan the praise saja. All the praise. Lillahi. Ni assalamu. The salam. Meaning apa nama. Kita dalam apa greeting ni. Kita pun mendoakan at the same time. Okay. So yang ini bila kita tengok tak kisah sama ada perkataan tu assalamu ataupun isim dalam bismillah, ismun tu dengan lafazul jalalah kita boleh relate dengan 4 benda ni yang isim ada. Attribute of the isim. Attribute of isim. Dia ada gender, muzakkar, muannas, dia definite ataupun indefinite. Kalau lost, balik kepada 4 sifat yang isim ada. All the time. Dia tak ada pengecualian ni. Lepas tu case ending. Case ending ni apa ni, baris lah. Kita kata baris. Arab kata harakah sebenarnya. Arab kata harakah. Case fathah, dhammah, kasrah. Lepas tu dia punya number, adat, sama ada dia mufrad ataupun dia wahid, dia mufrad singular ataupun dia jamak. Lepas tu Arab tambah lagi satu in between untuk 2. Ada special treatment untuk 2. Boleh dapat kan? Okey.
Boleh je. Okey, ini kira boleh lah ni. Sebab bila sampai ke part ni, kalau orang lain masuk, dia tak ada basic langsung macam kita berapa? 4 minggu dulu, bulan lepas. Kalau masuk terus dalam ni, kira loss lah. Kira loss lah. So for now, boleh lah, slow-slow jalan. Okey. Yang ini, kita tengok mana-mana isim lah. Dekat mana-mana ni, dalam buku kita pun, dia bagi step by step lah. So, daripada kita dapat haza dulu. Okay. Kita dulu dapat haza je. Okay. Okay. Lepas tu kita kata haza kitabun, haza qalamun, haza baitun. Tak cerita lagi pasal mubtada khabar, tak cerita lagi dengan sifat-sifat isim yang 4 tu. Okay. Sekarang ni bila kita tengok haza, haza rajulun, kita tahu haza ni the subject of the sentence. Ini maknanya subject of the question lah. Dia tanya siapa itu. Maknanya yang dia maksudkan the subject yang dia nak tahu tu adalah inilah. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Dia tanya siapa lelaki ini? Ar-rajul. Okey, ar-rajul. Haza ar-rajul. Okey. Nak dapatkan soalan yang macam ni, kita go through badal dulu. Kita go through badal dulu. So, dia boleh tanya man hadha. Man hadha. Siapa ini? Habis dia tambah more information as a badal, as a substitute. Kalau English translate ni pun tak gel well lah. So kita terus pakai Arab punya istilah. So, dia tambah more information untuk ini tu lelaki ini. Jadi translation dia, siapa lelaki ini? Daripada ini siapa, kalau kita tanya man hadha, ini siapa, orang dah faham dah. But we give more information dalam bentuk badal. Ar-rajul, ar-rajulu. Jadi man hadha ar-rajul, man hadha rajul. Walaupun kita sebut man hadha ar-rajul, kita tahu yang case ending. Ini isim ni dia ada case ending dia. Case ending dia adalah marfu', adalah baris domah. Sebab dia badal. Kita tak boleh kata man hadha rajuli. Kalau kita kata sebut ar-rajul, kita tak boleh bariskan bawah. Jadi tak ada sebab dia nak baris bawah kecuali dia mudhaf ilaih. Tapi ini bukan bentuk mudhaf ilaih, ada hadha kat sini pula. Okey. So dia balik pada default ar-rajulu. Dia punya default dia. Man hadha ar-rajulu. Okey, dapat Boleh ke bu? Senyap lah, takut tidur. Basic ni. Okey. So, yang sebenarnya basic dia dekat sini. Dekat sini lah. The basic of the isim. Of the ism. Basic dia dekat sini. Okey. Mana dia progress. So, kita refresh sikit. Okey. The basic of the ism ni yang kita sampai yang kita tengah study sekarang ni. Inilah dia. Sebelum kita bawa fi'il ni sikit je. Okey, harf ni memang kena bawa lah untuk bantu. Kita bawa harfu jar, kita bawa harfu istifham untuk pertanyaan. Ini yang kita nak study. So sekarang ni kita tahu isim dia ada compact ni. 1, 2, 3, 4. 4 mana dia mesti ada gender dia. Lelaki sama ada feminin, ataupun masculine. Ini senang, 2 je. Feminin, masculine. Okey. Nombor 2,
Sama ada dia definite ataupun indefinite. Definite, indefinite. Dua je. Definite, indefinite. Indefinite. Ini sama ada the, ada the lah, ada the, ada ataupun sini dalam bahasa dalam Arab ni ada alif lam lah. Alif lam tak ada alif lam. Kecuali nama-nama khas lah. Ada alif lam, tak ada alif lam. Ada alif lam, ada tanwin. Alif lam ataupun tanwin. Adapun tanwin, baris dua lah. Baris dua. Tanwin ataupun tanwin. Okey, nombor 3 pun senang juga sebab kita biasa dengan baca Quran. Tu ada sama ada dia baris dhammah, marfu' atau baris kasrah, majrur ataupun baris fathah. Okey? Ini nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 ni dalam English kita dah biasa. Dia singular ataupun plural. Singular ataupun plural. Biar macam tu dulu. Singular ataupun plural. Singular, plural. 4 ni je. Ingat 4 ni je. Isim, ni. Dia ada 4 attribute. Yang ni penting lah. Sebab we go further, anytime bila datang isim je, 4 attribute ni dia datang sekali. Sebutlah, kalau kita sebut. Contoh, kita sebut kitabun. Okey, maknanya sekarang kitabun, dia dalam bentuk default. Firstly, dia muzakkar. Dia masculine. Lepas tu dia ada tanwin sebab dia tak ada alif lam. Sebab dia isim yang biasa-biasa ni. Okay. Lepas tu kita sebut kitabun. Maknanya dia punya baris dia, baris dhammah. Lepas tu kita sebut kitabun. Satu je, a book. Jadi dia singular. Dapat? Okey, yang ni yang nak drill down sangat-sangat ni. Sebelum further pergi ke tempat lain, kan, sebelum further up bahagian isim, untuk study more, dekat sini dia punya checkpoint. Bila sebut isim, dia punya these 4 attribute ni come to mind. Tak kira lah kita tengok dalam mushaf Al-Quran ke, randomize apa semua, bila kita kenal isim, so first basic nak kenal apa dia isim. Kita dah kenal isim, dia ada tanwin, dia ada alif lam, isim lah tu. Okay. So kalau kita tengok sini, sini dia dapat. Sini tak kisah kita ambil mana-mana isim yang kita kenal isim, sebab ini kita kenal isim sebab dia ada tanwin. Okey. Matoron. Okey. Makna tak tahu tak apa. Kita boleh rujuk. Terjemahan banyak. Words to words terjemahan. Especially dalam apps yang hari tu aku bagi kan. Yang tu boleh point je. Dekat situ dia akan bagi tahu yang ni isim. Okey, sekarang ni kita tahu yang ni isim ni dia punya case fathah. Dia case dia fathah, maknanya mansub. Case dia mansub. Dia dalam bentuk mataron. Okey. Dia tak ada ta marbuta apa semua tu. It could be muzakkar lah. Kan? Okey, so apa ni? Apa feminine dengan masculine? Okey, kita subtract dia masculine. Lepas tu lagi satu nakirah ma'rifah, dia dalam bentuk nakirah sebab ada tanwin. Okey. Lepas tu case ending dia fathah, nampak jelas dekat dalam Al-Quran. Ada baris semua. So fathah. Lepas tu lagi satu. Lagi satu dia sama ada
apa dia jamak ke dia singular. Okay? Kalau tengok macam ni kita tak pastilah. Tak pasti ni jamak ke singular. Sebab yang tu tricky sikit. Sebab tu nak faham sekarang ni yang isim ada 4 attributes ni yang kita nak tahu sebelum pergi jamak. Sebab lepas ni kita dah masuk pelajaran ke-10 ni. Dia belum bagi pelajaran 10 dulu. Besok rasanya minggu ni tak boleh pelajaran 10. Dia pelajaran 10 ni dah masuk dalam bentuk jamak. Belum lagi. Ni dah masuk. Belum lagi, lambat lagi jamak. Sebab ni nak pemahaman untuk isim ni bagi mantap. Jadi yang penting anytime kita tengok isim macam sini, abasun, proper noun, tak ada masalah. Dia memang definite. Ganti nama memang definite. Okey. So kita tengok perkataan, dua perkataan yang macam ni, ma'rifah, nakirah. Kita dah boleh deduce yang ni ayat yang lengkap lah. Sebab dia ada mubtada yang ma'rifah. Lepas tu dia ada khabar. What about Abbas? Ni apa cerita dengan Abbas? Abbas ni, Abbas is a tajirun. Complete. Ayat tu complete dengan kalau kita nak describe isim ni, isim ni dia attach pada Abbas. Kita tahu nama Abbas ni untuk lelaki, so dia masculine. Lepas tu baris dia ada baris dia nakirah sebab dia khabar. Dia case ending dia baris dhammah, dia majrur. Lepas tu dia singular sebab Abbas ni seorang je. Yang ni sebab nama orang tak boleh tukar jadi ramai-ramai lah. Apa nama? Abbas. Okey, ini sifat dengan dia punya mausuf dia. Sifat. Tak dengar kepo? Pukul sebelah lah. Okey. Okey. Ini kita dah go through apa nama adjektif dia. Okay. Adjektif ni sebenarnya kita senang kenal lah. Sebab dalam English pun kita dah go through adjektif. Okey Bu, ada apa ni soalan ni? Kalau tidak kita kena drill down lagi ni. Kita nak drill down yang ini je. 4 isim ni. Yang minggu lepas kita live dekat sini. So kita datang balik, review balik sampai mantap. Kalau ada note ni memang kena selalu tengok lah. Dapat Okey, sebelum kita tutup, kita tengok dia punya tamarin. Ni dah masuk ayat dia pun dah buat. Okey, yang ini kita dah buat minggu lepas ni. Cuma nak reinforce balik. Macam ayat ni. Huwa. Bila baca boleh faham kan? Boleh faham kan? Tak payah translate pun kita faham kan? Kan? Okey Bu. Bila baca boleh faham kan? Mana Kebu? Kebu baca boleh faham kan? Sebab huwa ni dah suruh apa nama hafal lah. Huwa humahum, hiya humahunna, anak anta, antuma antun, anti antuma antunna, ana nahnu. Okey. Ulang-ulang Ana ada sini, ana untuk singular.
Bila baca boleh faham. Ini sekarang kita baca dengan tanpa baris pun kita boleh baca dan kita faham. Ana tu apa dia? Isim. Ni semua isim ni belum masuk fi'il lagi. Sebab bila dah bercampur dengan apa nama fi'il nanti, kalau isim tak kemas, campur pula dengan fi'il nanti, kita jadi macam payah lah. Jadi payah dekat situ. Sebab itu isim kena kemas. Ini macam ayat ni. Dia bagi contoh dekat-dekat so that kita boleh register yang Hamzatul Qata' ni untuk ana. Dia untuk ana, satu perkataan. Dan Hamzatul Qata' ni, Hamzatul Qata' ni untuk soalan. Untuk pertanyaan. Ni dia harfu istifham. Dia seorang-seorang dia tu. Ni. Anta. Adakah kamu? Okay. Anta. So, ana anta sekarang kita dah pastilah. Orang sebut ana anta tu kita tak bertukar lah. Ana anta. Yang tu ulang balik huwa umahum, dia umahunna, anta, antuma, antun, antum untuk lelaki. Anti, antuma, antunna ni untuk perempuan. Ana nahnu. Okey, ana dengan nahnu ni campur sekali lelaki perempuan Dia tak ada differentiation, dia tak ada differentiate kat situ. Okey. So macam minggu lepas sekali lagi. Okey, yang ni bagi mahir, bukan setakat Adam je bagi mahir. Bila tengok any isim, kita dapat 4 benda ni. Kita dapat 4 benda ni. Tak kira lah daripada musyawah Quran ke, daripada hadis ke, tulis dekat poster ke apa semua. Kita recognize dia sebagai isim 4 benda ni. Kita kena pull out. Dia sama ada dia masculine atau feminine, sama ada dia definite, indefinite. Dia punya case ending kalau especially yang tak tulis baris. Kita kena kena boleh tahu dengan tepat lah. Dia punya baris tu apa? Lepas tu plural dengan singular, plural. Lepas tu Arab ada dual. Nanti dual tu bila dah settle singular, plural ni, plural especially, kita boleh settlekan apa dia punya dual tu, dia punya muannas pula, dia punya mustanna dia panggil. Mustanna yang dua ni dengan mudah lah. Sekali lalu je boleh settle. Okay? Alright? Kita boleh tutup. Okey, boleh tutup. Alhamdulillah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdik wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.